Hai semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran RBT tahun 5. Ya, topik yang kita akan belajar hari ini adalah jom hasilkan artikel jahitan. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita belajar. Baiklah, dalam kelas kita hari ini ataupun dalam video ini, apa yang anda akan belajar? Anda akan belajar melakar 3 reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Okey. Kamu akan dapat tahu cara untuk melakar. Secara asasnya lah reka bentuk artikel jahitan. Okey. Okey. Apakah proses untuk menghasilkan artikel jahitan? Macam mana proses dia? Okey. Sebelum kita teruskan, sebelum cikgu beritahu apakah proses untuk menghasilkan artikel jahitan, apa tu artikel jahitan sebenarnya? Artikel jahitan ni sebenarnya dia adalah sebuah projek yang kamu hasilkan sendiri, hasil ciptaan kamu, tetapi berdasarkan kemahiran-kemahiran yang dalam jahitan lah. Seni menjahit lah kan kiranya. Jadi dalam pelajaran yang lepas cikgu dah perkenalkan kepada kamu alat-alat jahitan, fungsi-fungsi jahitan kan. Jadi kita akan gunakan semua tu untuk menghasilkan artikel jahitan projek kamu ni. Untuk menghasilkan projek ni kita perlu melalui beberapa proses. Okey, ada 6 proses semuanya, iaitu yang pertama iaitu menjanakan idea kreatif. Kita kena jana idea. Yang kedua adalah melakar beberapa reka bentuk artikel jahitan. Ini yang kita akan belajar hari ini. Seterusnya, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai, dan yang terakhir adalah membuat pembentangan artikel jahitan. Okey, untuk menghasilkan satu produk ni dia bukannya saja bukannya nak buat, jom buat. Kita kena melalui proses-proses ni supaya artikel jahitan kita ataupun apa yang kita ingin hasilkan tu perfect ataupun tiada cacat celanya. Takkan kita nak hasilkan sesuatu yang tidak sempurna kan. Jadi kita akan teruskan dengan langkah yang pertama, iaitu menjanakan idea kreatif. Okey, bagaimana kita ingin menjana idea yang kreatif? Idea ni macam mana kita nak hasilkan sesuatu apa tu sesuatu? Kita akan dapat idea kreatif ni berdasarkan masalah yang kita hadapi. Bila kita ada masalah, kita akan fikirkan satu jalan penyelesaian. Sebagai contohnya, gambar ni menunjukkan satu situasi di mana ada sebuah keluarga dalam kereta. Tengok tu, bapa dia kata, "Alia, pakai tali pinggang keledar." Alia kata, "Saya tidak selesa, ayah." Abang dia lah kan, lagi besar dari dia kan. "Adik, tali pinggang keledar penting untuk keselamatan. Bagaimana cara kamu nak bantu Alia supaya selesa memakai tali pinggang keledar? Bagaimana cara kamu mahu bantu Alia? Kamu mesti menghasilkan sesuatu supaya dia selesa. Sebab tali pinggang keledar ni adalah satu benda yang penting untuk keselamatan dan juga supaya kita tidak disaman kan. Jadi kamu perlu bantu dia untuk jadikan dia selesa memakai tali pinggang keledar. Bagaimana? Ya, hasilkan alas tali pinggang. Alas tali pinggang tu macam mana? Cikgu yakin kamu mesti sudah tengok sebenarnya.
Ada antara kamu dalam kereta kamu sudah ada alas tali pinggang ni. Ini adalah alas tali pinggang keledar. Ada macam-macam bentuk lah. Yang ni yang simple punya, yang memang ada dijual di kedai dan kamu akan hasilkan sendiri. Okey. Langkah yang kedua iaitu melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Kamu kena lakar, kamu kena lukis. Rangka kamu punya perancangan apa yang kamu akan hasilkan. Okey, macam mana bentuk dia? Kamu boleh hasilkan sekurang-kurangnya 2 atau lebih lah. Kalau ini adalah projek kamu sendiri. Tapi kalau kamu secara berkumpulan, kamu boleh hasilkan seorang hasilkan satu idea. Jadi bila kita himpunkan, kita boleh pilih salah satu idea yang terbaik. Contohnya murid A hasilkan idea A, murid B hasilkan idea B, murid C hasilkan idea C. Mereka dapati idea C yang dihasilkan oleh murid C ni, C ni, wah, best gila, cantik gila, lawa gila. So kita pilih C, murid A, murid B, murid C sama-sama pilih hasil C. Okey. Itu pentingnya kita menyumbangkan idea. Okey, ini adalah contoh lakaran. Okey, kamu tengok ini lakaran yang pertama. Gambar yang pertama tu kita lakar bentuk asas dia dulu. Apa-apa projek sekalipun kamu lakar bentuk asas dia dulu. Yang kedua, kamu lakar benda-benda yang penting dalam projek kamu tu, dalam produk kamu. Okey. Yang ketiga, kamu kena label, kamu boleh hias, kamu boleh label, kamu kena bagi tahu sukatan dia. Okey, contohnya yang dari langkah yang pertama dengan langkah kedua, kita tak tahu apa tu. Kamu saja tahu. Orang lain yang tengok, apa benda dia buat ni. Yang ketiga tu baru kita tahu, oh itu fabric. Yang petak panjang tu adalah velcro. Saiz dia macam ni, itu adalah renda. Renda tu apa? Ini contoh renda lah kan. Velcro tu pula apa? Ya, yang melekat ni. Ini velcro. Fungsinya untuk kita boleh lipat. Kita masukkan, selitkan dalam tali pinggang keledar. Okay, ini contoh lakaran yang pertama. Ni pula lakaran kedua. Sama juga, ni bentuk dia saja beza dan juga cara lipatan dia, ukuran dia pun beza. Lakaran yang ketiga pula, ni bentuk memanjang. Okey. Nampak tak perbezaan antara lakaran-lakaran itu? So, kalau kamu sudah faham, kita imbas semula apa lakaran-lakaran yang kamu tengok tadi. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu jaga kesihatan kamu dan jangan lupa buat kerja tugasan yang cikgu berikan.